Adakah anda akan mengerjakan umrah atau haji tidak lama lagi ataupun teringin untuk menjadi tetamunya di Mekah dan Madinah tetapi masih belum sampai seru? Saya ada satu buku yang amat sesuai untuk anda untuk dibaca dalam perjalanan untuk mengisi dada, mengisi ilmu dalam perjalanan sebelum mengerjakan umrah ataupun boleh dibaca sekarang untuk menerbitkan rasa dan memberi anda beberapa ilham ataupun pointer macam mana nak dipercepatkan menjadi tetamunya. Selepas visual ini, saya akan kongsikan buku tersebut dengan anda. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Baiklah, dalam episod kali ini seperti yang telah saya janjikan, saya akan berkongsi sebuah buku yang amat sesuai untuk pertama, tetamu-tetamunya yang akan mengerjakan umrah atau haji tidak lama lagi, ataupun mereka yang bercita-cita ataupun ada impian untuk menjadi tetamunya tapi masih belum sampai waktu ataupun masih belum sampai seru. Kepada dua golongan ini, saya ada sebuah buku yang sangat sesuai untuk anda baca yang boleh menjentik rasa dan pada masa yang sama juga buku tersebut berkongsi sedikit ilmu yang boleh macam kita cakap apa, menjadi alas kepada kita. At least kita tahu apa perlu dibuat ataupun memberi kita sedikit gambaran bagaimana keadaan di Tanah Suci nanti. Baiklah, buku yang saya maksudkan adalah Umrah ke Langit, Umrah ke Laut, tulisan Ustaz Haji Muhammad Ashraf Ayub Al-Hafiz. Okey, buku ini berharga RM25. Saya beli di syarikat Buddha Osman. Diterbitkan oleh Furqan Works. Saya percaya Furqan Works ini adalah syarikat Ustaz Haji Muhammad Ashraf Ayub lah. Ustaz Ashraf. Tapi mungkin betul, mungkin salah. Saya rasa sajalah. Okey. Ustaz, untuk pengetahuan anda, saya rasa Ustaz Ashraf ini merupakan kita cakap apa, guru agama kepada Dr. Azizan Osman. Sebab saya beberapa kali dengar nama Ustaz Ashraf disebut oleh Dr. Azizan, dan juga dalam buku ini sendiri menyatakan basically capture the experience and catatan-catatan Ustaz Ashraf ketika mengerjakan umrah di bulan Ramadan bersama Dr. Azizan. Baiklah, buku ini buku non-fiction. Dia berada di, buku ini mengenai umrah yang ke langit, maksudnya umrah yang diterima dan juga umrah yang ke laut. Yang basically yang cakap tak diterima lah, ataupun maybe yang kita rasa macam umrah yang tidak sempurna, yang tidak dapat mendidik jiwa lah basically. Baiklah, buku ini dia bukan macam buku agama sangat. Dia ada pesanan-pesanan, ada macam dalil-dalil dikemukakan, kemudian best practice dikongsi, menjentik hati, membuat kita rasa macam mungkin insaf. Tetapi dia bukan buku agama dalam konteks tradisional. Itu yang saya suka. Tapi nak cakap dia macam, dia kat arah travelog pun ada, tapi dia bukanlah macam travelog apa nak dia bawa itinerary sebagainya. Tak ada. Dia is something in, saya rasa 2/3 jalan. Dia ke arah buku agama tapi diselitkan dengan catatan perjalanan. Jadi ia menjadikan buku ini agak unik dan dia tak jemu dibaca. Okey, buku ini saya ambil masa dalam sebulan juga untuk baca. Bukan sebab apa, sebab kesibukan dan saya alternate dengan buku-buku lain. Buku-buku lain yang saya beli dalam batch dia agak menarik juga. Jadi macam buku ni agak perlahan sedikit. Lagi satu, buku ni saya letakkan dia di dalam kereta. Jadi bila kebanyakan masa saya drive, kecuali bila perjalanan jauh, wife saya drive, waktu tu je baru saya ada kesempatan untuk membaca. Tu je lambat sikit. Tapi anyhow, dia still buku yang menarik. Walaupun saya ambil masa sebulan, itu bukanlah bermaksud dia buku yang perlahan dibaca, bukan. Okey, cara tulisan yang santai, very humble, very honest. Itu yang penting. Yang pada saya, kejujuran dalam menulis buku, kejujuran dirasakan pembaca, saya rasa itu markah yang agak tinggi yang saya beri untuk sesebuah buku tu, nak cakap dia menarik ataupun tidak. Okey, kenapa saya cakapkan dia jujur? Okey,
antara buku agama yang paling saya suka adalah Travel Haji. Kita tak review lagi dalam episod Malaysia Membaca, tapi kita akan buat soon. Okay. Saya bagi tahu tolong, Travel Haji memang 10/10. Sebab bukan saja komen yang saya terima daripada rakan-rakan saya, sebab itu adalah cerita di mana bukannya orang baik cerita mengenai amalan baik sehingga kita orang biasa yang baca kita rasa macam, oh, aku tak ada chance nak jadi macam ni. Buku Travel Haji tulisan Prof Kamil, dia menceritakan mengenai macam mana turn around, sempadan iman Prof Kamil tu. Macam mana beliau daripada seorang yang biasa-biasa menjadi seorang yang, bukanlah dia tak cakap pada alim, tapi macam mana titik point keinsafan, turning point dalam hidup dia tu. Dia cerita macam tu. Okey, tapi dalam buku ini, walaupun Ustaz Ashraf merupakan seorang hafiz Quran, tapi beliau tak ada cerita dari segi beliau seorang hafiz Quran. Ada, maksudnya beliau berkongsi nasihat, petua dan sebagainya. Tapi daripada jalan ceritanya, cara beliau cerita sangat humble, menunjukkan beliau juga adalah manusia biasa yang tidak lari daripada melakukan kesalahan. Bukan kesalahan besar, tapi kesalahan daripada cetusan-cetusan hati. Tapi pada masa yang sama, Ustaz Ashraf juga berkongsi satu adalah satu ilmu yang saya akan pegang mungkin sampai bila-bila, yang saya rasa, oh, hebat, betul, brilliant idea ni. Memang saya macam, wah, this is something new yang sangat bernilai untuk saya personally. Saya akan share dengan anda satu. Okay, sebelum saya share something yang impactful yang saya dapat daripada buku ini, saya nak share juga satu cerita, cerita-cerita yang dibawa oleh Ustaz Ashraf dalam buku ini. Baiklah, pengalaman saya mengerjakan umrah, saya rasa macam ni, umrah adalah satu perjalanan peribadi. Begitu dua orang manusia pergi umrah, dan dua orang manusia tersebut boleh dapat sesuatu yang berbeza. Seorang tu mungkin rasakan umrahnya biasa-biasa, tak ada special, dan seorang lagi mungkin rasakan dia ilmu umrah tu menjadikan dirinya seorang yang berbeza. Kenapa? Sebab pengajaran ataupun kita cakap lesson learn ataupun ibrah dalam kita mengerjakan umrah, kita berziarah ke rumahnya ni, dia bukannya kita datang macam kita datang kelas kemudian cikgu akan mengajar etc. Kita pergi ke Mekah dan Madinah, sejauh mana kita memerhatikan apa yang terjadi di sekeliling kita dan kita muhasabah diri, kenapa benda tu terjadi, apa relationnya kepada diri kita, itu yang buat kita insaf, itu yang menjentik rasa kita, itu yang memberi rasa, menjentik hati. Contohnya, pengalaman saya sendiri, okey. Bila saya waktu tu saya rasa saya di Madinah. Kemudian saya nampak serombongan nenek-nenek tua daripada Indonesia. Saya rasa mereka daripada Indonesia lah, sebab mereka datang sekumpulan dan mutawif mereka macam ada bunyi-bunyi Indonesia bila cakap dengan nenek-nenek tu. Dan kemudian yang saya tengok, saya buat rasa macam hati saya rasa tersentuh adalah nenek-nenek tu, saya rasa kali pertama berada di Madinah, ya betul, mungkin hampir pasti, dan mungkin kali pertama juga berada di luar negara. Jadi kita dapat tengok nenek-nenek tu macam dia macam bukan kagum mungkin juga, tapi dia macam wah macam tu tau. Macam kita ke negara, kita ke Madinah, ke Mekah, something yang pengalaman yang luar biasa, tidak dapat dinafikan. Tapi kadang-kadang orang Malaysia, jarang kita tengok orang Malaysia macam wow tak. Tapi kalau orang Indonesia, kalau kita tengok yang tua-tua tu, mungkin kalau anda boleh pergi sendiri, anda boleh tengok. Tapi sebab Indonesia ni, kalau anda akan jumpa di Mekah dan Madinah, akan ada jumpa yang smart, yang macam kaya memang nampak kekayaannya. Ada juga nampak yang yang sangat tak kaya, yang macam ini memang dia orang kumpul duit seumur hidup untuk dapat pergi ni. Biasanya yang macam ni dia akan datang sekumpulan yang naik flight. Kalau kita beratur di kapal terbang, dia macam tak familiar dengan airport, dengan kapal terbang. Yang mereka ni, bayangkan bagaimana mereka kumpul wang seumur hidup, membanting tulang jadi pesawah, usahakan padi ataupun buat kerja-kerja kampung untuk sampai ke Mekah dan Madinah. Sedangkan kita, waktu tu saya umur dalam 20, usia 20-an, kita telah
diberi peluang olehnya untuk menjadi tetamunya di Mekah dan Madinah. Saya rasa macam kesiannya nenek-nenek ni. Mungkin 80 tahun umur mereka, mungkin 90 tahun. Seumur hidup kena bekerja untuk dapat pergi ke Mekah dan Madinah. Aku 20 tahun, 20-an dah boleh dapat. Betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah. Dan macam saya rasa macam, oh betul lah, Tuhan nak bagi aku satu lesson. Bila kita renung hati, okay, apa lessennya? Maksudnya, okay, aku kena, itu personal lah. What do you feel about that? Ada orang dia tak rasa, so what? Ada orang mungkin rasa gitu. It's okay, tak salah. Tapi for me, itu adalah satu one of learning point dari diri saya. Macam, okay. Jadi, kisah-kisah yang Ustaz Ashraf bawa dalam buku Umrah ke Langit dan Umrah ke Laut ni, ke arah itu. Kalau saya cadangkan anda baca dengan hati yang lembut, bukanlah, jangan keraskan hati anda, tapi sebab kisah-kisah yang beliau bawa tu cukup menjentik minda sebenarnya. Kalau fikir, betul lah, ya Allah Tuhanku, banyaknya aku lalai, aku macam, aku take for things for granted. Sebenarnya benda tu is very meaningful. Contoh kisah yang diberikan oleh Ustaz Ashraf, antaranya di mana macam mana kat dalam dunia, beliau sebagai seorang ustaz, kat dalam masjid Nabi pun, beliau digoda oleh dunia juga. Jadi kalau anda nak tahu kisahnya, anda baca kat dalam buku Umrah ke Langit dan Umrah ke Laut ini. Sangat-sangat saya rasa, wow, memang menjentik minda, menjentik hati. Okey, itu yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Baiklah, satu yang paling impactful yang saya sangat berterima kasih kepada Ustaz Ashraf sebab berkongsi. Saya amat suka sangat dan saya akan pegang sampai tua lah. Ustaz Ashraf berkongsi satu tips. Bukan satu tips, mungkin satu cadangan. Setkan limit dalam mengumpul kekayaan. Baiklah, masalah manusia ni, kita tak pernah cukup. Kita dah kaya nak kaya lagi, nak kaya lagi. Jadi beliau cadangkan, okey, dia ni macam stage 2 dia cakap. Stage 1 setkan aside untuk bersedekah etc. Okey, itu saya rasa macam okey, tu normal, tak ada masalah. Tapi stage 2 ni yang saya tak pernah dengar lagi, dan ini kali pertama saya dengar dan sangat insightful. Beliau cakap setkan limit dalam mengumpul kekayaan. Maksudnya kita setkan limit selesa kita dalam kehidupan. Apa yang kita nak capai? Contohnya dalam buku ni beliau letak cadangan. Okey, kalau ada 5 juta ringgit dalam simpanan, ada 10 buah hartanah, dan juga RM40,000 sebulan dalam pendapatan pasif. Semua yang lebih daripada tu, itu bukan lagi hak kita, itu hak orang lain. Kita dapat, kita akan salurkan. Bermaksud di sini macam ni. Contohnya, kita ambil simple. Kalau kita cakap, okey, ya Allah Tuhanku, limit kekayaan aku adalah 10 juta. Lepas apa juga yang kau bagi kepadaku, lepas daripada cash 10 juta yang aku ada ni, aku akan infakkan dan aku akan serahkan semuanya kepada umatmu yang lain. Aku cuma sebagai jalannya. Sebagai jalan kau bagi je. Aku akan serah balik semua benda yang lebih 10 juta tu, aku akan serah balik ke jalanmu, kepada agamamu, kepada makhluk-makhlukmu yang lain. Okey, itu kiranya macam limit kita memang dekat 10 juta kita set. Bagus. Saya rasa sebabnya pertama, pengalaman saya tu, ya Allah, memang saya rasa macam suka bagi benda-benda yang macam tu tau. Contohnya, okey, saya personally, okey, kalau kita biasanya kita bayar zakat 2.5% daripada apa pendapatan kita. Why not? Yang kelakarnya yang saya belajar ni daripada bekas bos saya yang bukan Islam. Tapi dia tak cakap zakat lah, dia panggil donation. Kita bayar zakat, cuba why not kita bayar zakat atau kita sedekah, kita bagi duit kita daripada 2.5% daripada harta yang kita nak, daripada pendapatan yang kita target nak dapat. Dan tak lama lepas tu, tak sampai setahun 2 tahun, kita betul-betul pernah dapat pendapatan yang kita nak tu. Jadi nanti kita akan tinggikan lagi lah. Tapi nak cakapnya, kita jangan kita jangan bayar zakat atas pendapatan kita sekarang. Ini okey, saya tak nak jadi Wahabi apa, tapi cuba bayar zakat pendapatan berdasarkan pendapatan kita 5 tahun akan datang. Dan tengok betapa cepatnya kita sangka 5 tahun akan datang. Tak sampai 2 tahun dari sekarang dah tercapai dah 5 tahun kita target tu.
Kalau try dan see in your life macam mana impact dia. Okay, sebab tu yang saya suka bila Ustaz Ashraf share limit, kita setkan limit tu. Saya cakap, okay juga, ini saya akan buat. Limit tu is personal. Tak semestinya 10 juta. Tak semestinya 5 juta. It's our own number. Kita sendiri set. Nak 100 juta ke, nak 100 hartanah ke, ikut kita. Tapi kita, why not kita set benda tu? Kita set supaya kita contohnya, kita tak diuji dengan kekayaan nanti. Bila kita lebih daripada, bila pendapatan kita dah lebih daripada apa yang kita target tu nanti, kita cakap, waktu tu, okay ya Allah Tuanku, aku akan serahkan segala-galanya ke jalanmu. Itu something yang saya rasa very impactful personally untuk saya, dan memang insya-Allah saya akan target untuk amalkan. Tapi saya akan I will do my calculation dan I will say, dan saya akan set lah apa limit saya. Itu saya rasa yang paling impactful, yang paling bernilai dalam buku ini. Dan untuk buku Umrah ke Langit dan Umrah ke Laut, sebab saya rasa itu, saya rasa very, mungkin ada orang cakap biasa je, okay, normal. Tapi untuk saya, yang set limit pendapatan tu, saya rasa itu sangat groundbreaking untuk saya. Jadi untuk buku Umrah ke Laut, Umrah ke Langit tulisan Ustaz Ashraf, saya beri 8/10. Baiklah, sampai jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum.